Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, baiklah. Pagi ini kita bersiaran secara langsung dari Ansana Johor Mall. Minta maaf, Ansana Johor Mall, Johor Bahru Mall. Alright. Dan pagi ini kita dalam segmen Sembang-Sembang ASMB yang dibawakan khas daripada tim KL. Dan hari ini saya bukan sorangan, saya bersama dengan kawan moderator saya iaitu Baiti. Ya Baiti, apa khabar Baiti? Sihat, Alhamdulillah. So kita happy sangat hari ini jumpa adik-adik semua. So hari banyak sangat benda yang kita nak share dan sangat bermanfaat untuk adik-adik semua. Okey, sebenarnya bukan hari ini saja tahu program kita. So sebenarnya 2 hari, hari ini dan juga esok bersama kami tim #ASNB yang kita berkampung di Ansana JB Mall adik-adik semua. Dan semua pengunjung di Ansana JB Mall. So kalau hari ini tak sempat bawa my card ke my kit ke tak apa. Tomorrow kita ada lagi. So jemputlah datang kerana kami semua nak beramah mesra dengan warga Johor Bahru. So hari ini Riz, apa lagi program kita? Ya, Baiti. Untuk makluman semua, kepada pengunjung-pengunjung yang mungkin dahulu masa kecil ada mak ayah bukakan akaun ASB tapi tak tahu sebenarnya, bila cek dalam tu ada banyak sangat duit ASB. So kalau dah ada duit ASB dalam tu, so kalau boleh jangan keluarkan, kalau boleh kita tambah. Dan tak lupa juga Baiti, dan pada pukul 3 petang ni kita ada persembahan dari artis popular Baiti. Wow, bestnya. Dan pukul 3 nanti kita ada persembahan dari artis seperti Usuk Mentor dan Joey BPR yang akan menghiburkan anda. Famous tu Riz. Ya, famous. Tapi hari ini Baiti kita ada topik yang kita akan kupaskan. Maklumlah apabila kita orang kata baru saja melangkah keluar rumah, nak pergi ke Ansana Mall ataupun nak pergi bekerja, semua benda memerlukan duit. Dan macam kita semalam Baiti, on the way datang ke sini, tiba-tiba ada emergency, terpaksa berhenti untuk orang kata repair kereta, pun kita perlukan duit. So mana-mana kehidupan kita perlukan duit. That's why pentingnya emergency fund. Dan sekiranya kita tak ada duit, nak pinjangan member tak bagi. So ada orang-orang yang orang kata mungkin dia ada extension money menggunakan kredit card, dia pakai. Dan hari ini topik yang kita akan kupas adalah topik berkaitan dengan kredit card Baiti. Okey Baiti. Betul. Hari ini Riz, kita bukan berdua je tau. So ya, kita betul. ada panel daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, dan beliau merupakan orang yang tidak asing lagi dan saya believe that kebanyakannya biasa tengoklah, iaitu Puan Nirmala Supramaniam selaku Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK untuk kupasan lebih lanjut berkenaan topik kita hari ini, kad kredit, musuh atau sahabat dek? Alright. So hari ini kita akan sharing sikit knowledge berkenaan dengan kad kredit, bagus ataupun tidak. So kita boleh sama-sama, mana tahu adik balik rumah nanti boleh share dengan parents, kakak, abang, aunty, uncles, okay, berkenaan penggunaan kad kredit ni. Okey, selamat datang Puan. Terima kasih. Okey Puan, selamat datang. Apa khabar Puan, sihat ya? Sihat. Okey, baiklah Puan. Dekat depan saya ni kita ada, kita bukan berdua saja, bertiga saja dalam live ni. Kita ada adik-adik daripada SMK Penggawa Barat. Apa khabar adik, sihat? Okey, baiklah. Untuk perkongsian, mungkin nanti bila adik-adik dah habis, orang kata dah habis belajar, dah bekerja, akan pergi bank, mungkin ada staff-staff bank akan offer credit card. So hari ini kita bawakan orang yang pakar untuk berkongsi kelebihan dan orang kata kebaikan dan keburukan credit card ni lah. Dan soalan pertama saya untuk Puan, okey, salah satu orang kata perkara apabila orang tu dah habis belajar, lepas tu dah start bekerja, so diorang akan menggunakan credit card. Sebab apa orang kata credit card ni adalah salah satu cara macam mana untuk dapatkan secret record supaya payment tu nampak cantik. So orang pakai credit card nak wujudkan secret record tu lah. Dan daripada laporan Jabatan Insolvensi Negara mengatakan kad kredit merupakan punca ramai golongan muda muflis ataupun bankrupt, dan juga selain daripada pinjaman peribadi. Okey, dan untuk manfaat golongan muda, terutamanya pelajar sekolah yang ada di hadapan kita ni, saya nak minta Puan Nirmala kongsikan terlebih dahulu apa itu kredit kad sebenarnya. Okay, terima kasih. Nak tanya, dah belajar kat sekolah kan tentang kad kredit? Ada? Ada.
So soalan dia, apa tu kad kredit? Boleh tanya diorang balik sebenarnya. Boleh dipanggil betul kan? Boleh? Tapi diorang geleng kepala lah. Geleng kepala. Lupa kot. Okey, tak apa, kita ulang ya. Nanti ada kuis tau. Ada kuis tak? Ada. Ada kuis kan? ada. Nanti ada. Bukan exam tapi kuis kan? Ya, Okey. okey. Tapi kad kredit ni sebenarnya dia satu kad plastik ya. Nampak kan? Pernah nampak kan orang pakai kad kredit ni, kad plastik. Dia sebenarnya alat pembayaran. Okey, kita tak nak bawa tunai. Kenapa tak nak bawa tunai? Tunai kalau orang curi hilang, betul. Lepas tu kalau kita berjalan ke luar negara atau berjalan jauh, nak bawa tunai banyak berbahaya kan. Dompet pun tak muat nanti kan, katakan nak ke luar negara. So yang paling senang kita gunakan kad kredit sebab dia dah ada tunai dalam tu. Maksudnya bila bank kata dia kredit maksudnya sejumlah yang telah diberikan, belum dipakai lagi. So katakan kad kredit tu limit dia dalam RM10,000. Maksudnya tunai tu dah ada RM10,000 dalam tu. Okay? Jadi apabila kita pakai, katakan kita beli barang RM1,000, okay, guna kad kredit beli barang RM1,000, maka RM1,000 itu telah dipakai. Itu telah menjadi hutang. Sebab itu duit RM10,000 tu duit kita ke dalam tu? Bukan kan? Duit bank yang letakkan RM10,000. So maksudnya bila saya pakai RM1,000 tu dah jadi hutang sebab saya belum bayar bank lagi dengan duit yang telah dipakai tu. So kad kredit ni sebenarnya satu alat pembayaran je. Tu yang kita kena ingat, dia sebagai satu alat pembayaran. Dan sekarang ni kita ada kad debit pula. Kad kredit dia duitnya diletak oleh bank. Ya? Kad debit pula ialah duit kita sendiri yang kita letak dalam bank. Itu beza dia. Okey, maksudnya kad debit dan kad kredit ni ada dia punya different function ya adik-adik. Okey, Puan. Seperti mana Puan sebutkan tadi, poin paling utama kita kena tahu kad kredit ni adalah satu bentuk hutang. Sebab bukan milik kita sendiri kan, milik bank. Alright, so kad kredit ni bukan pengganti tunai. Sebenarnya bukan cash eye, itu adalah debit, betul tak? So kalau macam tu Puan, kalau dah namanya hutang, mestilah ada charge. Buat personal loan pun ada charge. Buat any loans pun memang ada charge. So maksudnya kad kredit pun memang ada charge juga kan, ada charge faedah. So boleh Puan jelaskan sikit berkenaan dengan charge faedah kad kredit dan apakah kesannya kepada pengguna kad berkenaan? Okey. So macam yang kita ceritakan tadi kan, sebab dia ialah alat pembayaran. So dia telah bagi kita hutang kan. So jadi bila kita pakai, of course kita pakai duit orang kena bayarlah dia faedah ya. Sebab dia bagi duit, dia pinjam bukan percuma. Bila bank bagi kita pinjam duit, dia mesti ada charge faedah dia ya. So faedah yang dia charge adalah dalam, dia kiralah 18%, selalunya 18% satu tahun. Maksudnya dalam setahun, dia akan kira atas baki hutang tu 18%. Tapi kalau kita ambil dalam sebulan, kita bahagi ya 18% bahagi 12, dalam sebulan rasanya dalam 1.5%. So maksudnya kalau macam tadi kan, saya ada RM10,000. Okay, saya ada RM10,000 tapi saya pakai RM1,000 je. So rasanya faedah dia charge atas RM1,000 ke RM10,000? Atas RM10,000 atau maksudnya charge tu RM1,000 lah. RM1,000 sebab RM1,000 yang kita pakai kan. So jadi bila kita pakai RM1,000 dia akan charge kaedah ke atas RM1,000 tu. Sehinggalah kita dah bayar. Katakan kalau kita dah bayar, maksudnya tak adalah bunga dia. Tak ada faedah yang akan dikenakan. Tapi agak tinggi lah, Riz, agak tinggi juga 18% tu. Okey, of course macam orang kata biasanya orang pakai credit card ni untuk emergency. So kita terpaksa pakai ataupun sekarang ni orang buat beli barang buat installment pakai credit card kan. So boleh tak Puan Nimala terangkan macam mana nak gunakan credit card ni secara bijak? Maksudnya secara sihat lah Puan. Betul. Secara sihatnya, jangan jadikan dia alat untuk apa orang kata cemas merata tempat. So kad kredit ni kita dah tahu, kita kena ingat dia sebagai alat untuk pembayaran. Bukan digunakan untuk membeli sesuatu yang kita tak mampu. Yang selalu berlaku masalahnya ialah kita tak ada duit, dah masuk kedai tak ada duit, memang bulan tu tak ada duit tapi kita dah nampak barang yang kita suka, okay, then kita beli sebab kita kata kad kredit tu boleh membantu.
Okay, tapi itu yang salahnya sebab kita menggunakan kad tu untuk menggantikan tunai yang kita tak ada. Itu tak boleh. Kita kena ada tunai. Kita kena ada kuasa membeli dia, maksud kita mampu nak beli, baru kita guna kad kredit sebab kita tak bawa tunai. Bukan menggantikan tunai yang kita tak ada, tapi kita tak nak bawa tunai banyak. So kita guna kad kredit. So dia kena pada konsep tu. Dan macam tadi kan kongsi tentang installment payment betul. kan. So kadang-kadang bila kita beli barang, setengah barang, yang suka beli handphone kan, beli tu dia banyak yang ada installment apa ni orang kata Installment plan. Installment plan. Ya, betul. Installment plan yang interest free. Yes, betul. Yang faedah tak ada. Maksudnya katakan barang tu 2,000, okey? Kita tak ada 2,000 masa tu. So kita bayar 2,000 pakai kad. Lepas tu bulan-bulan kita bayar pada kad kredit tu ikut bayaran yang telah ditentukan dan memang yang ini tak ada faedah. Tapi kat sini apa yang kita kena tahu ialah kalau saya terlewat bayar, apa problem dia dan mampu tak saya bayar jumlah tu setiap bulan. First thing saya kena tahu saya mampu tak nak bayar duit tu setiap bulan. Lepas tu kalau saya tak mampu, saya tak bayar, apa faedahnya? Sebab selalunya faedahnya jauh lebih tinggi kalau kita gagal bayar. Ya, dan kita kena tahulah apa terma dia. Tak salah nak guna, cuma barang tu pun walaupun kita beli ansuran, kita bayar setiap bulan, kita kena pastikan yang kita mampu. Oh, maksudnya tidaklah kata tak bagus. Dan adalah juga bagusnya kredit kad ni kan Puan kan? Okey Puan. Okey, katakanlah tadi dalam bentuk installment macam adik-adik esok bila dah bekerja ataupun penonton-penonton yang dah bekerja, katakanlah beli sekarang ni tengah famous biasanya orang beli iPhone. Kita beli iPhone swap RM6,000. Lepas tu buat installment, mungkin 3 tahun percuma sebulan 300 kena bayar. Ataupun ada yang beli barang, katakanlah beli peti ais lah. Swap beli peti ais RM2,000. Lepas tu setiap bulan dia hanya bayar minimum sahaja. Contoh barang tu RM1,000. Lepas tu kalau ikutkan bayaran minimum setiap bulan tu kena bayar RM50. So adakah untuk orang yang membayar secara minimum ni sikit-sikit ni benda tu elok ke tak elok sebenarnya? Sebenarnya kad kredit ni dia ada rahsia. Rahsia dia ialah faedahnya di tangan anda sebenarnya. Di tangan kita, faedah? Tangan anda, betul. Sebab faedah dikira atas baki. So berapa baki yang anda tinggalkan, itulah faedah akan dikira atas baki. So berapa baki ditinggalkan adalah di tangan anda. So macam tadi kan bagi contoh, katakan beli iPhone. Suka iPhone kan? Beli iPhone. Katakan belilah telefon bimbit kan, beli. Lepas tu kita beli atas ansuran. Beli atas ansuran dalam RM3,000. Okay. Kalau kita beli RM3,000, kita pakai ansuran, bayaran minima dia berapa? 5%. 5% dari So, RM3,000 tu. 5% daripada RM3,000 berapa? 150? 150. Betul. Itu adalah, maaf ya minta matematik pagi-pagi kan. Okay. Tapi itu adalah bayaran minima. Minima tahu kan? Itu minima. Paling minimum 150. Betul. Dia tak sebut maksimum. Betul. Oh, Dia tak sebut maksimum. Maksimum tu maksudnya bayar semua lah. Bayar semua. Okey. Tetap pulang. Okey. Kan? So jadi dia hanya sebut minima 150. So kalau kita bayar 150, katakan kita ikut minima, kita kan ikut cakap kan? Ya, betul. Ada tempat kita ikut cakap, ada tempat kita tak langgar. ikut. Okay. So jadi bila kita bayar 150, berapa baki dia? 3,000 tolak 150? 3,000 tolak 150, 2,850. 2,850. Ke 750? 800 kan? 800. Betul, 800 tu 200 setengah. Kita dah macam matematik. Okay. Sebab AKPK ni ada nama lain. Okey. Dia AKPK, Agency Counselling dan Pengurusan Kredit kan. Nama lain dia aku kena paksa kira. Aku kena paksa kira. Kita kena berlatih lah ni. Lepas ni kita akan tanya adik-adik. Adik-adik kat bawah tanya sebetulnya. adik-adik. Okay, Aku alright. kena tanya soalan matematik. Okay. Adik-adik Mesti ready kena kira Okay. kan? Betul. So jadi maka faedah akan dikenakan ke atas 2,000 tu, baki tu. So katakan kalau kita tak bayar minima, kita tak bayar maksima. Dia minta 150. Saya bayar RM500. So baki dia 2,500. 2,500. Oh, laju pula So kita. maka dah peka dah. Tak peka sebab aku kena paksa kira kan. Masa kira. Okay. So
So maka dia akan dikenakan faedah ke atas 2,500. Semana lebih rendah faedah dia? Tadi 2,850 atau 2,500? 2500. Ya kan? So Betul. maka saya dapat kurangkan faedah hanya dengan bayar lebih. Betul? So, okey, itu okey. maksudnya faedah yang dikenakan tu adalah di tangan saya. So berapa banyak saya bayar, berapa banyak baki saya tinggalkan, itu yang akan dikenakan faedah. So maka faedah dia, tadi ada tanya kan soalan, kita balik pada Ya. soalan dia. Aha. Adakah patut saya bayar minimum? Betul. Betul. So kalau saya bayar minimum, maksudnya saya akan bayar lebih banyak faedah kepada bank. Betul? Kalau saya bayar lebih daripada minima, saya dapat kurangkan faedah, maka duit tu duit saya. Ya, betul. Maksud keuntungan pada kita lah. Okey. Alright Puan, soalan seterusnya Puan. Macam tadi kita cerita pasal kemudahan bayar minimum kan. Sebenarnya bagi saya lah atas explanation Puan tadi macam satu perangkap pun ada. Sebab baru kita nampak kan orang cakap apa, overview dia. So kalau kita terus beranggapan bahawa cukuplah dengan membayar minimum setiap bulan. Macam tu ada certain orang dia punya mentality like that kan. So kenapa nak bayar lebih kalau bayar sikit je memadai dah untuk kita terus menggunakan kad berkenaan. Maksudnya macam as long that macam dia tak cancelkan credit card lah. Alright. So As jadi long langkah dia tak terbaik blacklist. Puan, membayar ketika kita tidak perlu membayar sebarang charge faedah iaitu kira-kira 20 hari dari tarikh penyata. Kalau bayar dalam tempoh ini, pengguna hanya perlu membayar jumlah yang digunakan saja. So adakah ini bermakna kita kena ada tunai tersedia untuk bayar semula sebarang penggunaan kredit card ini dalam tempoh 20 hari daripada tarikh penyata tu tadi? Okey. Yang ni rahsia dia lah sebab saya katakan faedah di tangan kita. So maksudnya bila kita ada kad kredit, dia ada tarikh dia ada penyata, statement date kita panggil. Yang kita kena bayar sebelum tu. Maksudnya Okey. penyata tu keluar untuk menyatakan inilah baki anda dan anda kena bayar. Okey. So rahsia untuk pakai kad kredit secara percuma, maksudnya saya tak perlu bayar apa-apa, okey, dengan institusi ialah saya pakai kad ni selepas tarikh penyata. Okey, saya bagi contoh kan. Katakan saya ada kad kredit, tarikh penyata, statement dia ialah 1 hari bulan. Okey, 1 hari bulan dia keluar penyata. So katakan pada 1 hari bulan tu baki adalah kosong. Tak ada, saya tak pakai lagi kad baru. Katakanlah 1 hari bulan Ogos hari tu. 1 hari bulan Ogos hari tu penyata dah keluar, baki kosong. Saya tak pakai lagi kad ni. Okay. Lepas tu pada saya datanglah JB kan, malam dah pergi Paradigm Mall, saya belanja, saya pakai kad. Okey, saya pakai kad, saya beli barang dalam RM200. Okey. RM200 ni belum perlu kena bayar lagi sebab dia belum masuk penyata. Sebab saya pakai selepas 1 hari bulan. Okey, so dia belum ada masuk. So maksudnya RM200 ni hanya akan masuk penyata bulan depan iaitu 1 hari bulan September. So bila dia masuk penyata, pada tarikh penyata lah dia akan kira faedah. Okay. Berapa faedah yang masuk tu. Kalau Puan, macam contoh Puan cakap semalam dah belanja 200. So saya hari ni saya bayar 200. So saya tak akan dikenakan charge lah sebab kan? pada penyata 1 hari bulan September tu tak ada baki. So as long saya bayar penuh sebelum penyata bulan depan, saya jimat. So rahsia dia ialah saya pakai kad ni selepas tarikh penyata. Maksudnya saya pakai selepas 1 hari bulan ni. Dan saya bayar penuh bayar penuh sebelum penyata bulan depan. Sebelum 1 hari bulan September tadi. Saya bayar penuh. So So kalau orang pandai, dia akan gunakan gaji dia. Katakan dia ambil kad ni banyak tarikh penyata dia. Betul. Okay, so katakan kita pilihlah kad. Ada banyak jenis, boleh tanya bank cycle date dia. So ambil kad yang dekat-dekat tarik gaji. Katakan gaji anda 25 hari bulan. Okay, gaji 25. Okay. So jadi saya pilih kad yang dalam 20-an ataupun 20 hari bulan lah macam tu penyata dia. Okay. So maksudnya saya mula pakai kad ni lepas 20 hari bulan dengan bayar semua bil-bil saya. Okay. Bayar bil saya tak sentuh gaji saya. Okay. Bayar bil, bayar apa-apa yang boleh dengan kad tu saya bayar pakai kad kredit.
Saya tak sentuh gaji saya. So gaji saya kekal dalam bank. Okey. Lepas tu saya sebelum gaji bulan depan, saya guna gaji yang saya dah simpan tu saya bayar penuh. Okey. So maksudnya saya ada holding, saya mungkin simpan duit dalam bank tu ada faedah yang saya terima, sikit lah. Okey. Dan saya dapat jimat faedah yang saya bayar kat sini juga. Dan dengan cara ni kan saya dapat memanjangkan apa orang kata penggunaan kad tu. Okay, saya dapat guna kad tu dan saya dapat simpan duit cash saya lebih lama sikit. Itulah rahsia dia. So rahsia dia senang aja. Ingat pakai kad selepas tarikh penyata, bayar penuh sebelum tarikh penyata bulan depan. So kita kena main dengan tu. Tapi yang ini memerlukan disiplin tinggi. Oh, betul. You rasa you boleh Riz macam tu? Riz, InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okey, macam ni. Maksudnya tip dia, Puan, katakanlah kalau kita dah pakai credit card, so apa yang perlu kita buat adalah kita kena bayar sebelum tarikh penyata tu, betul? And then kalau bagusnya kalau kita dah pakai, kalau boleh kita terus bayar habislah sebenarnya kan, betul? Kalau boleh. Kalau Tapi boleh. kalau tak boleh bayar penuh, bayar lebih daripada minima. So Lebih daripada setiap minima, okey. ringgit yang anda bayar lebih, anda akan jimat dari segi faedah. Ini Any trik nombor 2 amount ni. yang anda bayar lebih, anda akan jimat. So kalau boleh, jangan hanya bayar minima, bayar lebih daripada minimum. Paling cantik bayar maksimum. Okey. Bayar penuh. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Tapi bayar at least lebih. Jangan bayar minima saja. Macam Betul. Puan bagi contoh tadi, kalau kena bayar 100.5, I bayar 500. Yeah. So charge yang dikenakan rendah lah pada I. Tapi jangan pula lepas tu pergi pakai 500 lagi. Tapi itu sebenarnya trik juga. Kan sebab kita human being, hari tu I dah pakai 500, I bayar credit card, I pakailah balik. Itulah masalahnya. Itu yang saya kata. Yang paling penting kena ada disiplin. Disiplin kena tinggi Riz. Aku kena kira lah lepas ni. Betul. Tapi sebenarnya orang kata credit card ni macam tajuk kita boleh jadi sahabat dan juga boleh jadi musuh. Dalam Tapi kalau masa yang kita sama lah. pandai pakai, dia sangat membantulah. Okey, selain daripada tips kita kena bayar, orang kata bayar sebelum tarikh dikeluarkan untuk bayar tu. penyata tu. Okey, maksudnya kena bayar dengan pantas, lepas tu kena bayar cepatlah. Ha. So selain daripada tu, apa lagi yang orang kata kad kredit ni boleh jadi sahabat kita? Okey. Dalam situasi macam mana, Puan? Dia memang boleh jadi sahabat kalau jumlah dia kecil. Betul. Okey, so jadi sebenarnya macam saya sebut tadi kan. Katakan kalau saya guna kad ni untuk membayar semua bil-bil saya, lepas tu saya bayar penuh. Okey. Maksudnya saya dah ada catatan belanja apa yang saya belanja setiap bulan. So maksudnya saya dah tahu kalau saya pakai petrol untuk pengangkutan sebab yang ni dah ada rekod. Rekod dia dah sedia ada. Okey. So maksudnya perbelanjaan saya semua dah direkod. Okey. Maksudnya Saya pakai tahu credit setiap card ni semua dapat rekod? Okey. Setiap bulan saya tahu berapa saya pakai untuk petrol. Saya tahu berapa saya bayar bil-bil utility saya. Ada orang dia pakai kad kredit hanya untuk isi petrol. Betul, ada. So dia pakai kad kredit, dia isi petrol, so dia tahu dalam sebulan tu inilah jumlah petrol saya. So itu antara orang kata kebaikan dia kan. Lepas tu kita dapat kumpul mata ganjaran, bonus point. So kalau bonus point tu pun saya dapat redeem saya dapat tebus dengan barangan lain dan sebagainya. So itu bonus juga kan. Betul. So jadi lepas tu yang pentingnya dia selamatlah orang kata. Sebab bila kita keluar orang lain nak pakai kad kita kena ada PIN number, kena ada ni kan. So jadi kita selamat, boleh dikatakan lebih selamat daripada kita bawa tunai ya. So jadi ini antara kebaikannya, tapi yang pentingnya ialah cara kita menggunakannya. Itu yang soalan saya nak tanya ni Puan. Kad kredit ni memang boleh menjadi sahabat. Macam Riz cakap boleh juga jadi musuh. Lebih-lebih lagi macam Puan pun dah share sikit tadi berkenaan dengan mata ganjaran ataupun rebate lah. So kita ni susah dapat barang free. So bila tengok rebate, barang pun best-best. So of course kita akan menggunakan credit card kan. Macam okay, I nak collect point. Okay. So itulah yang biasa ditawarkan oleh syarikat pengeluaran kad kredit. Alright. So sebab lagi satu, kenapa dia buat this rebate, everything semua sebab dia nak kita setia dengan bank dia menggunakan credit card sebab kita tahu hadiah dia menarik, perfume lah, gadget lah kan sometimes. So namun ada yang sudah tersilap langkah Puan. Di mana kad kredit ni sudah menjadi musuh.
kan, dengan caranya dia menukar semula status macam mana sebenarnya cara nak tukar status musuh tu kepada sahabat. Apa lagi langkah yang perlu kita lakukan supaya dapat menyelesaikan hutang yang sedia ada dan kita nak guna kredit kad tu secara sihat. Maksudnya orang cakap apa? Dah determine, okay, I akan menjadi seorang yang disiplin. I nak guna kredit kad ni secara sihat. Macam tu. So apa lagi tips-tips ataupun rahsia untuk kita menggunakan kredit kad ni secara sihat? Kira dah insaf lah. Dah maksudnya. insaf. Maksudnya dah insaf lah. Sebab antara kesilapan yang setiap orang lakukan ialah bila dia pegang kad, dia akan kata tak apa, saya beli dulu, saya akan bayar kemudian. Tapi bila dapat duit gaji dia guna untuk benda lain pula. Dia tak bayar balik kat sini. Itu yang jadinya susah ya. So jadi bila kita pakai kad kredit, antara tip-tipnya ialah jangan simpan banyak kad. Dulu je lah bergaya kan kalau ada banyak kad. Buka wallet banyak buka wallet kad. panjang. Betul-betul. Itu dia punya dulu. Tapi Tapi sekarang sebenarnya tak perlu. Ya. Bagi kami kata rahsia dia simpan 2 kad pun cukup lah. Sebab kenapa 2 kad bukan apa. Sebab satu mungkin visa master kan, kita ada line berbeza. Betul, mungkin betul. pergi satu tempat line visa down ke master kan. So itu je sebabnya kita pakai 2 kad. Tapi bagi saya kalau ada 1 kad pun cukup lah. Ya, kalau ada 1 pun cukup. Kad AKPK kami pernah tengok yang sejarah kami yang paling banyak yang saya sendiri pernah tengok, seorang tu ada 35 kad. 35 kad Banyak kredit. tu. Banyaknya. Layak dia ya. Dia Untuk menggunakan semua kad kredit yang ada tu ke Puan? Semualah. Satu bank tu mungkin bukan kita tak ada 35 bank. Tapi kan satu bank dia ada beberapa jenis kad, dia kan. betul. Macam dia ada kad promotion ni, promotion tu. So dia jenis yang kutip kad. Ya. Lepas tu jumlah baki hutang dia dah hampir 1.5 juta. Hanya God. dengan 35 kad tu. Memang Maksudnya banyak. adakah dia keluarkan cash daripada kad? Maksudnya kad kredit ni kita boleh keluarkan cash ke Betul sebenarnya? lah. Itu lagi satu. Kad Aha, kredit okey. ni sebenarnya dia ada 2 fungsi. Satu, kita beli barang. Ya, kita beli barang, kita bayar kemudian. Satu lagi sebenarnya dia boleh guna sebagai untuk keluarkan tunai juga daripada itu. bank. Betul. Itu memang kami tak galakkan. Sebab bila tunai ni tadi faedah kita kira Betul. 1.5 kan. Betul. Kalau tunai dia kira 1.5 tu setiap hari tau. Setiap hari Setiap hari, maksudnya? Puan? Lagi tinggi. Oh, lagi tinggi lah. Lepas tu, bila kita keluarkan tunai pun kita ada cash advance fee. Ada satu advance fee yang dia akan kenakan. Yuran lah, memang mahal, yuran sebab ambil duit dia. Yes. Ibarat macam you buat loan lah. Yes. So memang mahal. So memang kalau boleh elakkan daripada keluarkan tunai. Tapi kebanyakan mereka ni dia dapat sampai hutang begini selalunya lah. Sejarah kami, bukan kata sejarah lah. Maksudnya profil yang kami selalu lihat ialah bila dia tak boleh bayar satu hutang tu, dia akan buka satu lagi hutang untuk bayar balik hutang ni. So itu cara dia Orang cakap kumpul apa? lah. Gali timbus. Gali timbus. So, itu Macam yang tu. dia buka hutang kad kredit baru untuk transfer balance kad ni ke sana. So dia buat balance transfer Balance kan. transfer, Lepas tu betul. balance transfer dia buat, dia dapat kumpul banyak lah tu. Lepas tu dia pakai balik. So boleh dikatakan yang ini antara kesilapan. So itu yang saya kata ada satu kad cukup. So at least kita akan berbelanja setakat itu. Lepas tu kalau boleh bincang dengan institusi kewangan tentang limit yang anda mampu. Sebab mereka akan sentiasa menaikkan limit kita ya. Betul. Katakan dia bagi kredit limit tu 10,000. Lepas setahun dia tengok anda pakai cantik, bayar penuh, dia naik lagi 15,000. Maksudnya saya boleh belanja lebih. Macam tu. Lebih saya boleh belanja. Lebih susahlah nanti kan. betul, lagi nanti besar akan sampai amount tu. tahap yang kita tak mampu. Maksudnya lagi besar amount, lagi besar tanggungjawab kita. So jadi kalau boleh kita bincang dengan mereka supaya kita boleh setkan. Tak apa, saya tak nak naik. Cakap sebab dia kena minta kita nak naik ke tak nak naik. Naikkan So kita- limit kredit kad tu kan. Okey. Dulu dia automatik, sekarang dah tak boleh. Dia kena minta kita Approval daripada kita lah. So kita kata jangan, kita nak maintain limit ni je. So kita maintain limit yang kita tahu kita mampu. Kita maintain lah apa yang kita mampu kan. So jadi itu kita buat. Lepas tu bila kita dah ada 2 kad, maintain. So lepas tu kita kena jagalah, kenallah diri. Ni saya kata kena kenal diri. Kalau
kita kata kita simpan kad ni untuk kecemasan. Betul. Tapi masuk angsana je dah cemas. Cemas lah saya. Itulah saya pun betul. cemas juga. Tengok ada tengok tu best price in town tu. Cemas Tengok lah. sale je cemas. Ah. Tengok benda je cemas. Tengok baju sukan je cemas. Cemas, So betul. kalau kita kenal diri kita ni kategori yang cemas selalu, maka kad tu kena janganlah bawa. Kecemasan Kita lah kena kat tu. kenal diri kan. Kita kena kenal diri. Sekarang ni kita ada alternatif. Orang cakap ya, Alternatif, kita okey. ada alternatif. Kalau tak nak bawa tunai, takut berhutang lebih, tak nak bawa kad kredit, kita ada kad debit. Ya, betul. Kad debit tu kad ATM kita, di mana duit kita yang kita ada. So setakat itulah yang kita boleh belanja. Betul? Ikut kemampuan katanya. Itu pun kena ada tip dia sebab kalau boleh yang itu pun kalau kita ada banyak duit, katakan gaji masuk. Betul. Lupa diri, kad ada. Kita pun lupa diri, kadang-kadang kita lupa baki yang ada. Betul. Tiba-tiba tengok dah kosong. Ya. So jadi kalau kita nak gunakan kad debit ni untuk membeli belah, biarlah dia dengan akaun yang lagi satu di mana kita dah asingkan duit ni khas untuk membeli belah. Jangan guna duit yang kita kena bayar benda-benda keperluan. Kan? okey. Jadi itu juga orang sangkut. So bagi saya ada 2-3 akaun tak salah. Sebab kita kena asingkan duit-duit kita. Okey, ini duit bayar keperluan. Okey. Ini duit untuk belanja saya, kehendak saya, saya asingkan. Lepas tu yang simpanan ada banyak lagi kan, cara ASB, ASNB kan, banyak lagi. Banyaklah medium lagi, betul. Untuk kita simpan. So jadi saya kena kenal diri. Kenal diri tu penting sebab ada orang dia memang lemah. Bukan nak kata salah, tapi dia kena kenal. Ada orang dia lemah baju. Ada orang dia lemah kasut. Ada orang dia lemah makanan. Betul. Kehendak dia tu. Dia Ada orang suka travel, tengok tiket flight murah dah beli pakai kredit kad, betul? Tengok tiket je nak beli kan. Betul. Macam dulu, kalau tak ada kad kredit, susah kita nak buat pembelian atas talian. Betul. Tapi sekarang dah ada pelbagai cara untuk membuat pembelian atas talian. So jadi kita kena kenal. Bagi saya, ini bagus. Saya terfikir yang atas talian ni, kan kita beli langgan page-page yang atas Betul. talian tu, kita terus link kredit kad Yes, kita. betul. Jangan, kalau boleh jangan. Kalau kita ni jenis yang Tak sedar mudah. diri. So tip dia, macam mana puan, saya masuk je saya nak beli kan. Bukan semua salah. So kita ada tip lagi satu. Apa-apa yang nak dibeli tu, fikirkan 3 hari 3 malam. Tip dia 3 hari 3 malam. Kenapa? Kalau saya dah nampak barang tu, katakan atas talian juga, jangan beli terus, masukkan dalam kad dulu. Oh, itu macam perangai saya tu. Masuk kad dulu. Lebih 3 hari saya fikir biasanya. 3 hari fikir. So dalam 3 hari tu, kalau pagi kita ingat, malam mungkin kita dah lupa. Maksudnya benda tu tak penting. Betul. Tapi kalau 3 hari 3 malam pun terfikirkan benda tu, Termimpi-mimpi. benda tu datang dalam mimpi, tidur pun dah terfikirkan, maksud tu benda tu sangat perlu. Okey, maksud memang nak sangatlah ni. Betul, mungkin dalam kad tu mungkin ada beratus dalam tu tapi tak beli lagi lah, tunggu gaji. Okey. Betul, biasanya terpendam terus. Tak pernah, okey. Itu baguslah maksudnya. Dah tak beli terus. Okey puan, okey. Kita nak mungkin puan boleh terangkan apa cara katakanlah orang tu dah terjebak dengan kredit kad ni. Maksimum 3 kad maksimum, lepas tu bayaran minimum pun banyak. So dia pun adakah sebab-sebab macam ni yang menyebabkan berlakunya bankrupt, ataupun ada tak cara macam mana nak tolong orang yang memang dah orang kata dah ujung-ujung tanduk lah. Orang kata macam dah terlalu banyak dia punya minimum payment tu dah habis. Macam apa nasihat? Apa yang diorang boleh buat nak bantu diorang ni? Bila dah rasa memang dah tak mampu, Betul. tak boleh nak bayar, walaupun bayaran 1 bulan pun tak boleh bayar, dah rasa memang kena cari jalan dah lah. Betul. Untuk keluar ya. So jadi dia kena tahulah, okey sekarang ni dah saya tak boleh bayar kan. Lepas tu saya kena tengoklah berapa jumlah yang ada, tengok balik bajet saya ya, macam mana, berapa yang boleh saya bayar kan. Boleh bincang dengan institusi kewangan ya. Institusi kewangan tu kita boleh bincang dengan mereka untuk cari, mungkin ada institusi kewangan tu dia ada struktur pembayaran di mana
katakan kita tak mampu nak bayar kad kredit tu, dia boleh tukar dia kepada term loan. Dia loan. tukar pada term loan, maksudnya dia akan panjangkan tempoh, potong kad tu, maksudnya kad tu tak boleh diguna sebagai kad kredit dah. Maksud kita tak boleh ya. Dan dia akan tukar pada term loan di mana kita akan ada satu ansuran bayaran bulanan yang tetap yang kita bayar. Okey. Yang pentingnya bila kita dah sampai tahap ni, kita kena fikirkan untuk buang kad tu sebenarnya. Maksudnya kita dah Betul. ada masalah. Sebab kalau kita cari jalan, okey tak apa, saya mungkin ada satu jalan lagi yang orang selalu ambil ialah kita pergi buka pinjaman baru. Ambil personal loan, Personal loan untuk bayarkan kredit kad. semua. Okey. Okey, tak apa kalau nak bayar semua, tapi pastikan kita tutup kad tu sepenuhnya. Oh, maksud which one? Personal loan or credit card? You choose now kan? Tetapi kalau saya ambil personal loan untuk bayar balik hutang kad kredit ni supaya bayaran bulanan Bulanan dia tu rendah, saya betul, mampu, betul. saya rendah, saya mampu. Okey, tak apa, tapi saya kena pastikan saya tutup kad tu. Sebab kalau saya tak tutup kad tu, saya akan pergi pakai balik sebab saya cemas balik. Saya pakai balik. Bila saya pakai balik, hutang saya tambahlah. Sekarang personal loan dah ada, sini Betul, pun dah ada kan, betul. so jangan. Kalau saya nak buat boleh, tapi saya tutup sepenuhnya. Okey. So bincang dengan institusi kewangan, dia ada struktur dia. Kalau tak boleh, AKPK ada, ya, boleh datang pada AKPK. Kami akan bincang dengan institusi kewangan untuk dapatkan satu struktur pembayaran yang peminjam mampu bayar, pemberi pinjaman pun setuju, dan dia akan terus bayar satu jumlah yang dia mampu. Sebab kita akan lihat dia secara holistik, kita akan tengok semua hutang dia, kita akan tengok semua apa orang kata perbelanjaan, pendapatan dia, dan kita akan bagi nasihat lah. Dia tak boleh datang pada kami, dia kata oh saya pilih saya nak pakai kad ni lagi, tak boleh. Semua kad memang kena potong. Tapi saya rasa sekarang Puan, kebanyakan bank lah untuk penggunaan kredit kad ni, saya rasa dia walaupun offer kredit kad dan kita ada certain limit. Dan ada juga kadang-kadang yang pakai tak payah bayar. Tapi yang I difahamkan, 2 months tu tak bayar sekarang, automatic cancel lah. Dan you kena pergi ke bank untuk discuss berkenaan installment bayaran of credit card. But credit card you memang tak boleh guna. Ini the latest info lah yang I dapat. So bagi saya, benda ni, method ni bagus lah. Untuk orang cakap apa, untuk kita lebih aware kan. Oh sebenarnya tak bagus. Kalau macam you tak bayar, kita dah kena cancel, you tak boleh guna credit card tu. Nak tak nak, you nak pakai, you kena buat full settlement. Dia masih boleh dibayar, bincang untuk struktur pembayaran lah. Dia takkan minta full macam tu, tapi dia boleh bincang. Tapi memang betul dia akan bagi 60 hari. Ya. Dan sekiranya tak bayar, actually bulan ketiga 90 hari dia akan terminate kad tu. Tapi dia tak bagus lah untuk rekod kita. Sebab akaun ni dah masuk dalam non-performing. So dia tak bagus. Nanti dalam rekod sikris kita Tak cantik. dia tak cantik dah. Dia akan menunjukkan yang kita ada tunggakan dengan institusi tu. Jadi kita kena selesaikan juga. Bagus juga sebab dia memberhentikan daripada betul. kita terutam. Tapi masalahnya selalunya sebelum orang sampai kat sini dia dah pakai maksimum dah. Betul lah. Dia dah pakai selalunya lah dia dah pakai. Satu lagi yang perlu diberi perhatian ialah yuran tahunan. Yuran Oh, tahunan. yelah, credit card betul, ada betul. yuran Maksud tahunan, kalau Liz. macam debit card by T, kita tak ada yuran tahunan. Yes. Tapi credit card dia ada yuran tahunan, betul? Dia ada yuran tahunan. Dan yuran tahunan ni bergantung kepada jenis kad. Kita ada klasik, kita ada gold, kita ada platinum. So lebih tinggilah yuran dia. Okay? Dan kita kena peka, kadang-kadang yuran dia boleh sampai RM300 ya. Setahun. Oh, setahun 300. So jadi kena bincang dengan bank. Tetapi selalunya bank akan tolong untuk waive lah dia kata. Tetapi kalau kita tak sedar, kena. Dan kenapa saya bawa yuran tahunan ni? Ada orang memang dia betul dia simpan kad untuk kecemasan. Betul. Okay, dia simpan, dia tak pakai pun kad ni, dia disiplin tinggi. So dia ingat bila dia tak pakai, tak ada apa-apa charge, dia pun tak bayar. Tapi dia lupa ada yuran tahunan masuk, dia tak bayar. Yang ini pun boleh membawa kepada rekod
terganggu, rekod tak cantik. Tiba-tiba bila pergi nak mohon pinjaman lain, dia kata tak lulus sebab rekod tak cantik. Tengok-tengok pasal yuran tahunan. Maksudnya yuran tahunan ni saya boleh bincang dengan pihak bank. Yes. So cakap boleh waive maksudnya. Jangan je simpan kad, okey saya tak pakai, saya tak perlu bayar. Anda kena tengok juga, maksud saya kena pantau lah. Kena Dia punya pantau. terms tu. Kena pantau statement dia, tengok ada. Yang penting kalau ada kad kredit, tolong pantau statement ya, penyata. Sebab mana tahu ada transaksi yang kita tak lakukan masuk. Oh Oh betul juga. Sesudah bayar je. Ada juga orang yang macam tu. Bayar je. Okey. So saya pun berharap saya dengan Baiti of course dah banyak ilmu hari ini dan kita juga berharap penonton-penonton di rumah mendapat tip-tip yang berguna daripada Puan Nimala. Okey Puan, selain daripada orang kata charge tadi saya dapat tip kita boleh kupas sikit. Okay. So siapa-siapa yang pakai credit card, nombor satu bila dah pakai kena bayar terus. Kalau boleh bayar sebelum tarik statement. Lepas tu nombor dua, kalau boleh elakkan keluarkan duit cash tu daripada credit card. Betul, risk tinggi tu. Tinggi bila you keluarkan cash daripada credit card, katakanlah you keluarkan 1,000 setiap hari charge dia 1.5 point tak silap. Every day. Every day kan charge dia. Okay, 1.5 tiap hari benda tu orang kata kita tak sedar. Kita hari tu pakai dalam 1,000 je Baiti, tapi disebabkan tiap-tiap hari charge tu tengok-tengok berupanya Dah 3,000. dah 3,000. Kita tak tahu every day kan. So dan juga Puan Nimala, mungkin ada orang kata nasihat daripada Puan Nimala kepada adik-adik, kepada penonton-penonton di rumah. Macam mana kredit kad ni boleh jadi sahabat? Tadi kan kita cakap pakai untuk emergency. Dan satu cari sahabat. Nombor dua, soalan saya sebenarnya kredit kad ni perlu ke tak perlu sebenarnya? Perlu ke tak perlu sebenarnya? Perlu tak perlu tu besar soalannya, tapi awal-awal dah diterangkan saya kena ada rekod kan. Yes. Kadang-kadang untuk ada rekod supaya saya boleh dapat pinjaman, kad kredit lah salah satu dia, cara dia. Cuma dia macam saya bagi tahu, faedahnya di tangan kita sebenarnya. So jadi kalau dia sahabat, maksudnya saya dapat kawal apa yang saya belanja. Betul. Dia akan jadi lawan sekiranya saya tak dapat kawal. So dia macam api juga, kecil. Kalau kecil dia sebagai kawan, kalau dah besar tak boleh kawal, dia memang lawan. Lawan kita, betul. Sebab faedah akan dikira atas baki. So bila baki bertambah dan bertambah, faedah pun akan bertambah. So itu maksudnya dia akan bertambah tak ada apa kata orang kata pengakhirnya lah. Saya bagi contoh. Katakan dia ada 10,000 kad kredit, baki dia 10,000, baki yang telah dipakai 10,000. Dia hanya bayar minima tapi dia tak pakai kad Dia tak bayar kad tapi dia pakai bayar minima saja. Dia akan ambil masa dalam 7 tahun untuk habis bayar. Dan jumlah yang dia akan bayar penuh dalam 14,000 mungkin. So kalau dia tak bayar, dia bayar minima saja. Katakan kalau dia tak pakai jumlah tu, dia dapat jimat 4,000 yang lebih dia bayar. So ini contoh. Maksud saya, kalau saya bayar lebih, saya tak bayar apa-apa. Itu dia dah kawan. Maksudnya saya boleh kawal kawan saya ni. Kalau saya tak boleh kawal dia, maksudnya dia dah jadi lawan lah. Lawan kepada saya lah. Sebenarnya dia pada diri kita lah. Orang kata diri kita, berapa yang saya pakai dan berapa yang saya tinggalkan. Maksudnya kita tak boleh cakap tak bagus dan kita tak boleh cakap terlalu bagus sebab dia terpulang kepada individu. So kalau tak, kenapa servis ini ditawarkan? Betul tak Puan? Sebab macam saya cakap tadi kan, ada orang dia guna gaji dia kawal, dia tahu. And then dia bayar penuh, dia tak ada isu. Dia dapat kumpul bonus point, dia boleh redeem. Betul. So dia ada manfaat dia. Tapi kalau dia tak tahu nak pakai, dia selalu tergoda, selalu cemas, selalu tak ada disiplin. Maksudnya kad kredit ni bukan untuk dia. Okey, faham. Okey, baiklah. Puan Nimala, thank you so much untuk segala penjelasan. Okey, cuma saya ada satu lagi soalan. Okey, mungkin Puan Nimala dah memang dalam bidang ni dah lama, dengan AKPK pun dah lama. Okey, macam mana orang tu akan jadi bankrupt? Adakah bila dia dah tak boleh bayar langsung ke? Ataupun, yelah, kita
Macam mana orang tu boleh declare di bankrupt? Memang dia tak boleh nak bayar langsung atau dah tak bekerja ke macam mana sebenarnya? Okay, dia muflis ni dia ada dua. Satu, institusi kewangan tu kenakan kepada kita, maksud dia membawa mendakwa kepada kebankruptan. Satu lagi, individu tu sendiri pergi nak declare diri dia bankrupt. Dia rasa dia tak boleh bayar, dia boleh, ya. So bila institusi kewangan ingin charge seorang tu sebagai bankrupt, jumlah hutang kena melebihi RM100,000 sekarang. Maksudnya Kalau jumlah baki hutang melebihi RM100,000, baru dia boleh proceed kepada kebankruptan. Kalau tak melebihi, tak boleh. Tak boleh. Bawah 100 contoh RM80,000, saya nak declare saya tak mampu bayar. Tapi kalau individu nak pergi declare boleh. Boleh. Institusi kewangan Untuk nak charge tu tak boleh. Dia ada minimum dia. Okey, faham. Alright. Okey, so maksudnya macam dah untuk orang tu declare bankrupt tu bukannya senang-senang orang nak declare bankrupt, tak kan? Maksudnya bank dah dan prosesnya pun panjang. Dia betul. kena pergi first saman orang tu, bawa orang tu ke mahkamah. Bila bawa orang tu ke mahkamah, of course akan tanya kenapa tak boleh bayar, tengok boleh bagi tunggakan cara lain atau pelbagai cara lain. Ya, betul. So, kalau memang betul orang tu dah tak boleh bayar, dan barulah dia akan proceed kepada bankruptcy. Dalam waktu tu pun dia ada notis ke bankruptan, dia bagi dulu, ya. So dalam waktu tu masih dia boleh selesaikan, dia boleh. Tapi bila dah diisytiharkan sebagai muflis, bankrupt, then dia kena pergi kepada jabatan insolvency pula sekarang. So jabatan insolvency akan tengok kepada jumlah aset, hutang dia, tengok dan macam mana nak selesaikan bulanan dan sebagainya. So kalau boleh janganlah sampai ke tahap tu. AKPK ada sebelum tu. Kami tak boleh tolong dah kalau dah bankrupt, ya. Kami boleh tolong sebelum diisytihar. Sebelum diisytiharkan. Okey. Terima kasih Puan Nirmala. Terima kasih Puan. Banyak sangat info hari ni. Banyak info. Okey, untuk mengakhiri orang kata sembang-sembang berkenaan kredit kad, musuh ataupun sahabat, apa satu je nasihat daripada Puan Nirmala? Kawal diri kita, kawal emosi kita sebenarnya. Kenal diri semuanya sendiri. pada emosi kita. Macam Puan cakap tadi, kenal diri sendiri. Kenal diri sendiri. Ya, okey. Sebab ilmu, tips-tips dia semuanya ada. Tapi kalau diri kita yang belajar tak tahu nak pakai ilmu tu, tak boleh. So sebenarnya semuanya bergantung pada emosi kita. Okey, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak, dan kita harap juga kepada adik-adik yang depan kita ni dan juga kepada penonton-penonton di Facebook Sembang-Sembang SMB, dengan hadirnya Puan Nirmala berkongsi tip dan sama-samalah kita orang kata muhasabah diri. Muhasabah diri, betul. So pertama, kalau tak mampu, orang kata jangan cubalah. Orang kata kalau kain sejengkal tu, laut tu jangan dugalah. So berpada-pada, dan paling penting sekiranya kita disiplin, insya-Allah kredit kad ni akan menjadi sahabat anda. Okey. Ya, baik Ting. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan ni, Riz. Alright, banyak sangat benda, info dan maklumat ni. So Riz, hari ni apa lagi sebenarnya yang kita nak buat sebenarnya hari ni? Okey, baiklah, kepada pengunjung-pengunjung di Ansana JB Mall dan juga kepada penonton-penonton di FB Live, dan sekiranya anda ada orang kata ruang masa free hari ini, boleh datang ke sini untuk sama-sama orang kata beramah mesra dengan tim ASMB. Sebab hari ini Baiti kita ada pelbagai orang kata permainan menarik, dan juga selain anda boleh datang untuk semak akaun, beli info, dan juga pada pukul 3 petang nanti anda akan dihiburkan. Kita ada artis jemputan Baiti petang ni. Iaitu kita ada Usop Mentor dan juga kita ada Joy BPR. So sekiranya anda ingin tengok persembahan mereka, mehlah datang sini. Betul tak Baiti? Jom jumpa tim AASMB kan, sebab kita memang nak beramah mesra dengan warga Johor Bahru tau. So selain aktiviti, selain ada artis, kita ada juga kaunter pertanyaan ataupun orang cakap apa? Kaunter pertanyaan untuk nak semak ataupun akaun. pengurusan kewangan tuan-tuan dan puan-puan. So mana dekat FB Live ni, so jemput datang warga JB. Kalau contohlah you cuti kan, kita bukan ada hari ni je tau.
tau, hari Jumaat dan juga hari Sabtu. So kita Betul. beroperasi daripada 10 10 pagi, pagi sampai ke 10 malam. Ya, So jemput-jemput betul. datang jumpa kita orang tau, jangan lupa. Ya betul. Dan lagi sekali kami daripada TXMB berbesar hati untuk berjumpa anda. Sekiranya anda berada di rumah, ada ruang waktu, mehlah datang di sini. Dan sekian saja Baiti untuk sesi sembang-sembang ASMB bersama Puan Puan Nimalat. Nimalat. Lagi sekali Puan Nimalat saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan kepada semua warga Johor, jom ramah mesra bersama kami. Dan itu saja sekian pada segmen hari ini. Kita jumpa segmen pada petang sekarang. Assalamualaikum dan kita jumpa warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Bye-bye.